Izinkan saya Kak Salwa untuk saya membaca tulisan bertajuk Bacaan Al-Quran. Al-Quran Panduan Hidup Muslim. Nota ini daripada Jabatan Agama Islam Kelantan. Jabatan Hal Agama Islam Kelantan. Nota ini nota saya dapat dah lama dah. Jadi untuk jawab pada pagi ni, izinkan saya untuk baca, tapi nak bagi tuan-tuan, tak berilah. Ya? Saya akan baca dan aku pasal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا بنور القرآن وهدايتك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم زين حياتنا بالقرآن الكريم إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bahkan itulah Al-Quran yang mulia yang berada di Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj. Sadaqallahul Azim. Dihormati, dikasihi Kak Salwa dan seluruh dan kuasa pengajian duha Masjid Al-Falah, dan dihormati seluruh kehadiran para jamaah di pagi ini di kalangan muslimin dan muslimat, tetamu-tamu Ramadan Al-Mubarak.
di hari yang ke-9. Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu dan hari-hari mendatang insya-Allah merupakan hari-hari yang amat istimewa kepada kita semua. Sama ada kita beroleh keampunan yang total, kita beroleh pahala yang berterusan, kita mencapai keberkatan yang berpanjangan, ataupun kita beroleh keredaan yang berkekalan insya-Allah. Yang pastinya kita berusaha dengan gigih untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan tempoh yang panjang pun dalam kehidupan kita, kerana semalam dan hari-hari sebelum telah pun berlalu dan tidak akan kembali. Dan besok, lusa, tulat, minggu depan belum pasti menjadi milik kita. Yang pasti inilah saat ketikanya menjadi milik kita semua, untuk kita menambahkan ilmu, menambahkan iman, beroleh kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan dan sebagainya. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan melengah-lengahkan sesuatu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersegera untuk meraih dan mencari apa yang Allah janjikan buat mereka. Kita yakin, kita percaya, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini, peluang keemasan Ramadan ini, bila mana Allah berikan kita rezeki tersebut, ia suatu rezeki yang amat-amat besar sekali. Kerana berapa ramai di kalangan saudara mara kita, rakan taulan kita yang tak berkesempatan untuk tengok Ramadan tahun ini, yang dah mati, dah meninggal dunia. Ada yang telah Allah ambil nyawa mereka dalam tempoh belum Ramadan datang. Bahkan ada yang sehat, ada yang sedang hidup, yang masih hidup tapi dalam uzur syar'i. Mereka tak mampu untuk bangkit, berdiri dalam solat qiyamnya, tahajudnya, sembahyang tarawihnya, ke masjid, ke surau. Tak boleh berpuasa kerana uzur syar'i. Tetapi kita alhamdulillah, Allah berikan kita rezeki kekuatan fizikal, umur, usia. Maka alangkah bijaknya kalau dapat kita gunakan semaksimum mungkin kekuatan kita ada sesaat ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang diberikan Allah keredaannya. Dosa terampun, pahala kita capai, keredaan kita dapat. Itu yang kita amat harapkan daripada Allah Azza wa Jalla. Pesan ini bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan, tapi untuk saya sendiri. Khasnya saya bercakap supaya saya dapat mengamali apa yang saya ucap dan saya cakap. Dan saya ajak tuan-tuan dan puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil kesempatan ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri kita peluang kali yang kedua, kecuali dengan rahmat dan izinnya daripada Allah Azza wa Jalla. Suatulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika baginda diuji dengan sakit, setelah baginda ditikam dari belakang oleh seorang lelaki muljam sedang solat subuh berjemaah imam. Umar Al-Khattab ditikam dari belakang, itu sejarah dialah, dan beliau akhirnya syahid. Ketika itu berkesan, beracun, beliau meninggal kemudian ketika beliau sedang sakit. Hasil tikaman jam subuh tersebut, beberapa hari kemudian beliau mengadu dengan suara yang agak perlahan, dalam air mata yang bercucuran. Didengari oleh anaknya, iaitu Hafsah, yang Hafsah itu isteri Nabi SAW. Ketika Nabi masih hidup, isteri Nabi SAW, Hafsah, ada bersama ayahanda Umar. Lalu Umar dalam suasana kata-kata yang tak berapa jelas, rendah suaranya, sakit yang amat sangat, racun dah mula masuk dalam dia punya badannya, tikaman yang dibuat oleh laki-laki tadi pada subuh sebelumnya. Dengan air mata
Lalu Umar berkata dalam suatu kata-kata yang sepetik daripada satu kitab, terjemahnya lebih kuat. Kata Umar, "Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pemilik kepada hidup aku. Aku rindu untuk berterusan dalam hidup beragama, beriman. Tapi Engkau lebih mengetahui tentang hakikat kehidupan aku. Kalau aku diberikan usia yang panjang dan hidup yang lebih baik daripada apa aku ada sekarang, aku akan terus meraih mencari redha-Mu, ya Allah. Tapi kalau kematian lebih baik bagi aku redha di atas apa yang berlaku. Tapi aku harap daripada-Mu, ya Allah, untuk aku diradai, bukan dibenci, aku dirahmati, bukan dimurkai oleh-Mu, ya Allah." Dan Umar di penghujung apa dia kata? "Demi Allah, aku rindu kepada segala kebaikan-kebaikan untuk aku lakukan sepanjang hidup ini. Dan mudah-mudahan kebaikan aku Engkau angkat sebagai pahala buat aku buat selama-lamanya." Dan kata riwayat, tak berapa jam kemudian, ba'da sa'atin qalilatin, dalam riwayat sebut setelah berjam kemudian, Umar hembuskan nafas yang terakhir. Dan Hafsah cerita balik apa yang berlaku. Kata Hafsah, isteri Nabi, anak dia Umar, dia kata, "Sa'ad, ayahanda ku bercakap demikian. Aku tak mampu kekang air mata mengalir, dan aku tahu ayahku seorang pencipta kepada kebaikan. Dan Umar adalah seorang suka kepada kebaikan. Seorang yang melakukan kebaikan. Seorang yang suka kepada pahala. Dan hidupnya penuh dengan kebaikan demi kebaikan." Cerita ini mungkin nampak simple je. Tapi kalau kita perhati dari sudut bacaan dan sejarahnya, makna yang tersirat banyak kita boleh ambil. Satu di antara ialah macam mana seorang mukmin dia bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan walaupun dalam kesakitan. Hampir nak mati. Racun dah mula masuk dalam jantung hati Umar betul masa, tapi jiwanya tetap nak cari kebaikan, pahala, redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kita dalam suasana Allah beri rezeki kehidupan, boleh melangkah, boleh berjalan, boleh bangun, duduk, boleh bercakap, bersuara. Rezeki Umar masih ada, tiba-tiba kalau kita tak cari pintu-pintu kebaikan, pahala, di saat Allah beri usia begitu, kekuatan begitu rupa, maka kita, tuan-puan, hina sebenarnya dalam hidup beragama ini. Apa kita nak tunggu kita dah terlentang sakit, keadaan dia tak mampu bergerak, kita nak cari amal, nak buat cari ilmu, nak beramal? Apakah itu masanya? Tidak sama sekali. Sebab itulah saya nak sebut tuan-tuan di pagi ini kerana ini Ramadan. Besar nilainya kepada kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan semua urusan amal ilmu kita sepanjang Ramadan ini. Senja, dini hari, pagi, petang, malam, siang. Hari siang hari kita siam dan malamnya kita qiyam insya-Allah kerana Allah Azza wa Jalla. Allahumma ya amin. Allahumma ya amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Minta maaf mukadimah agak panjang sikit. Satu suntikan motivasi buat yang berbicara dan yang mendengar, ramai yang hadir pada pagi yang berkat ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya maklum tajuk saya pada pagi ini daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iaitu kitab Imam Nawawi tentang Quran. Tapi saya mohon izin daripada Kak Salwa, walaupun tak beritahu awal kepada beliau, tapi mohon izin sekarang, untuk hari ini, dalam 1 jam lebih sikit ini, saya nak ambil kesempatan bercakap tentang Quran juga. Dalam semangat Quran juga, tapi dalam suasana agak bukan pada buku yang dibawa, tapi nota yang saya bawa daripada satu tulisan yang lain tentang Quran. Sebab saya duduk renung daripada semalam sehingga pagi tadi, ini bulan Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Quran dengan Ramadan tidak berpisah. Quran turun dalam bulan Ramadan. Allah hidangkan Quran kepada kita dalam Ramadan. Berkat Ramadan kan Al-Quran. Berkat Quran turun pada malam Ramadan. Sehingga Allah pilih Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Allah sebut dalam ayat yang panjang, surah Al-Qadar dan seumpamanya. Maka Al-Quran dengan Ramadan tidak berpisah. Dan kita dalam Ramadan ni tuan-tuan, kerja besar kita di samping kita buat ibadat yang lain, sunat dan wajib,
antara kerja besar kita ialah bersama Al-Quran. Tilawatan, fahman, tadabburan, wa amalan. Ini kerja besar Ramadan. Daripada awal hingga akhir Ramadan, antara kerja besar kita. Samping kita nak solat hajat, solat qiyam, tahajud, kita nak bertasbih, bertahmid, nak berduha, nak istighfar, silakan. Tapi antara kerja besar Ramadan ialah Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebanyak-banyak dalam Ramadan Allah sebut tentang Quran. Allah tak sebut tentang sedekah. Dalam ayat Quran lah, hadiah ada. Allah tak sebut dalam Ramadan tentang soal tarawih. Itu amalan kita kena buat. Tapi bila sebut Al-Quran sebut. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebut dengan terang nyata. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dan bukan setakat surah Al-Baqarah. Allah sebut dalam surah yang lain. Dalam surah Al-Qadr sebagai contoh. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, bulan Ramadan. Jadi ini jelas menunjuk betapa Allah sebagai Tuhan punya Al-Quran rakam ayat yang jelas. Ramadan dan Al-Quran, Quran dan Ramadan. Jadi kewajipan kita mutlak tuan-tuan. Daripada awal Ramadan sampai hujung Ramadan, Quran, 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 Quran. Sama ada qiraatan, baca, fahman, faham, tadabburan, tadabbur, wa amalan, dan beramal dengan Al-Quran. Jadi untuk pada pagi ini, nak memastikan suntikan motivasi ini masuk dalam jantung hati saya dan tuan-tuan semua, izinkan saya Kak Salwa untuk saya membaca tulisan bertajuk Bacaan Al-Quran. Al-Quran Panduan Hidup Muslim. Nota ini daripada Jabatan Agama Islam Kelantan. Jabatan Hal Agama Islam Kelantan. Nota ini nota saya dapat dah lama dah. Jadi untuk jual pada pagi ini, izinkan saya untuk baca, tapi nak bagi tuan-tuan, tak berilah. Ya? Saya akan baca dan berkupasan. Boleh Kak Salwa? Kak Salwa? Boleh. Tak izin tak apalah. Ya? Nak tahu kuasa penuh tangan Kak Salwa. Ya? Okey. Baik. Dia cerita Quran jugalah. Walaupun tak baca kitab hari ini, kita Al-Quran dah, tapi kita nak ambil fokus sikit tentang Al-Quran dan bicaranya. Saya akan baca dan saya akan beri tafsiran. Boleh puan-puan ya? Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Saya cukup terasa bila baca tulisan ini daripada kitab, daripada buku kecil ya, Jabatan Agama Islam Kelantan terbitkan, saya baca, saya amati, Masya Allah, tulisan ringkas padat. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul penyudah dan Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaannya sebagai kalam Allah membezakannya pada segala jenis bicara makhluk. Manakala kemu'jizatannya yang kekal berterus sampai hari kiamat, di samping kandungannya yang lengkap dan sempurna sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk umat sepanjang zaman, meletakkannya di puncak keunggulan dan kemuliaan. Patulah kita tuan-tuan dan puan-puan semua, sampai bila-bila tak ada kitab yang kita kena jonjong, yang kita kena angkat, yang kita kena julang, yang kita kena letak di hadapan kita, melainkan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran imam kita, pemandu kita dan pemimpin pedoman kepada kita. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran adalah kitab yang begitu sekali bernilai, begitu sekali hebat mukjizatnya. Kitab-kitab yang lain kitab samawi juga. Kitab Zabur samawi dari langit. Kitab Taurat samawi daripada langit. Kitab Injil samawi daripada langit daripada Allah. Suhuf pun sama, kitab samawi, tetapi kitab yang lain walaupun samawi, Allah batalkan. Allah batalkan mutlak. Bacaannya, hukum hakamnya dan cerita-ceritanya Allah batalkan. Tetapi kitab Al-Quran ini, walaupun telah wafat Nabi Muhammad dah beribu atau bahkan jutaan tahun sekalipun, kalau tak jutaan tahun,
tetap kekal Al-Quran itu. Kandungannya, bicaranya, ceritanya, hukum hakamnya akan kekal sampai kiamat. Ini mukjizat yang besar. Satulah seorang tokoh, Syekh Muhammad Al-Ghazali, kata apa? Kita ini kena rasa kebertuahannya. Bahasa ialah tu. Kena rasa bertuah. Sebab apa bertuah? Sebab nahnu ummatul Quran. Kita umat Al-Quran. Kita ni umat Al-Quran, iaitu umat Muhammad yang bersama dengan Al-Quran sampai bila-bila. Ummatul Quran. Ini bertuah. Bertuah tak bertuah sampai di malam Isra' Mi'raj Nabi SAW. Dan Musa ketika bertemu Nabi SAW. Kerana Musa bertemu Nabi kan pada di langit yang kelima. Nabi Musa pernah berkata, walau kuntu hayyan, kalau aku hidup Muhammad di zaman kamu, lattaba'tuka ya Muhammad, aku ikut engkau. Tengok dari Musa alaihi wassalatu wassalam, dia tuan punya kitab Taurat. Tapi dia kata ke Nabi kita Muhammad, kalau aku hidup zaman kau, lattaba'tuka ya Muhammad, aku akan ikut engkau. Mana ikut apa? Ikut Al-Quran. Sampai begitu Nabi itu, yang dia pun ada kitab sendiri, samawinya kitab Taurat, yang Allah agungkan kitab sebagai panduan umat zaman. Tapi satu tanda besar bertuahnya umat Muhammad sampai Nabi Musa kata, kalau kehidup zaman kamu, aku ikut engkau Muhammad, iaitu ikut Al-Quran kau. Saya sebut ini bukan apa, sebab rasa nikmat bertuah Al-Quran tuan-tuan, saya pada tahap tu, kalau kita tak boleh menjiwai merasainya, satu kurang besar sekali. Sebab saya tegas dalam satu dua perkara, saya kata, kalau ada kalangan umat Islam ini yang tak boleh baca Quran, tak nak baca Quran, tak nak ngaji Quran, tak nak tengok Al-Quran, bahkan tak nak tatap Al-Quran, dia adalah insan yang paling nak kata apa tak tahulah. Dia adalah insan yang paling taklah sendiri apa nak tuan kata. Betul. Nak kata paling bodoh ke, paling apa sajalah, memang rugilah. Nak kata bodoh tu sangat, okeylah, puasa ni, puasa, jaga mulut ya. Tapi nak sebutnya tak ada benda paling rugi. Saya tadi kata paling bodoh kan, tarik balik ya. Mulut Ramadan kena jaga sikit. Tapi paling rugi tu, biar bodoh juga biar gua kan. Paling rugi. Satulah kita kena ingat, hikmah yang tersebar Al-Quran tu hikmah yang begitu tersirat. Satu kitab mukjizat yang semua orang boleh miliki bacaan dan kefahaman. Apa bangsa, apa keturunan, hatta apa jenis manusia, daripada belantara dunia mana, sejauh mana dunia ini, Al-Quran tetap boleh dibaca, diikuti, difahami dan difahami, dihayati. Datanglah apa jenis manusia. Itu yang pelik tentang Al-Quran Al-Karim. Kalau sekarang kita, negara kita ni, Cina ke, India ke, Dayak ke, bangsa Kadazan Iban, Melayu sekali termasuk yang dah dekat dengan Al-Quran, semua kita, Al-Quran kitab yang boleh dihayati, dipahami dan diamali walau siapapun kita. Allah permudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah sebut dalam ayatnya, dan kami telah permudahkan Al-Quran. Yassarna, kami permudahkan, baik bacaannya, kefahamannya, ilmunya. Allah kata aku permudahkan untuk semua bangsa manusia ini. Fahal min muddakir. Apakah tidak ada orang berfikir tentang hal ini? Allah tanya. Sebab dialah Tuhan kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Baik. Jika diembas sejarah mula penurun Al-Quran kepada Rasulullah SAW, wahyu pertama disampaikan Jibril kepada baginda, menekankan kewajipan membaca. Baginda Nabi SAW menyatakan kepada Jibril bagi tidak tahu membaca.
Lalu Jibril mengajar baginda baca Al-Quran 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Ini satu di antara kunci besar kepada kita. Bila Jibril kata ke Nabi, Iqra, baca. Nabi jawab, Ma ana biqari, aku tak erti baca. Jibril kata lagi, Iqra ya Muhammad, baca. Nabi jawab, dalam keadaan Nabi dah mula berpeluh. Takut pun ada, bimbang ada. Ma ana biqari, aku tak erti baca. Hinggalah kali ketiga, Jibril peluk Nabi dengan kata-katanya, wahyu pertama turun 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lalu ayat pertama turun, tuan-tuan, dalam 2 dimensi yang besar. Yang pertama, bila Allah sebut kepada Nabi Muhammad ini wahyu pertama, mujizat pertama ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermakna Allah Subhanahu wa taala nak menegas kepada umat Muhammad kemudiannya, kita lah, daripada sahabat sampai kemudian kita, penegasan yang mutlak. Apa makna, tuan-tuan? Makna Allah tegas kepada kita pada ayat Iqra ini ialah kewajipan kita untuk mencari ilmu. Di mana punca ilmu dalam hidup? Punca ilmu daripada kitab Al-Quran. Saya pun tak bawa Quran. Patut ada Quran depan meja, senang apapun nak angkat Quran. Sekarang punca keilmuan, jalan hidup, jalan keamanan, jalan keselamatan, pedoman apa dalam hidup berpunca dari kitab Al-Quran semua itu. 6,236 ayat, 114 surah itu semuanya pedoman kepada kita. Allah Maha Kaya. Pedoman hidup. Dalam kerangka apa saja, bercakaplah tentang apa? Soal moral, akhlak. Dalam soal rezeki, makan, minum, keluarga, beranak pinak, soal kekayaan, soal pangkat, kuasa, soal harta benda, soal politik, ekonomi, sosial. Semuanya terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Pedoman yang abadi kekal. Satulah, maka di sini kata para ulama, saya nak bertafsiran ayat ini, menunjukkan ruang ilmu kena cari. Iqra tu mana cari? Membaca tu merupakan cabang ilmu. Sebab kita cari ilmu kena baca. Buka dengan baca, dapat ilmu lah. Jadi ini, ayat ini tuan-tuan nak tunjuk pada kita, kita dengan ilmu mesti ada. Sebab bila ilmu tidak ada, jahil. Bila jahil, jahat. Bila jahat, maksiat. Punca ilmu tak ada, jahil. Bila jahil, jahat. Bila jahat, maksiat. Bila ilmu ada, cahaya kita akan dapat. Hati yang gelap bercahaya, hati yang kotor akan bersih, hati yang mati hidup semula. Sebab ilmu. Jadi ayat ini, Allah tak dimensi pertama tentang ilmu. Dimensi yang kedua apa dia? Allah nak tegas kepada umat Muhammad ini, siapa yang ciptakan kamu dan alam cakrawala ini. Bila Allah sebut dalam ayat itu kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah bercakap tentang soal akidah, keimanan. Kita wajib membulatkan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta, Al-Khaliq, yang qat'i, Tuhan yang mencipta dan segala-galanya, Allah berkuasa. Ini akidah. Merupakan cabang akidah supaya apa? Kita hidup dalam keadaan terikat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kepercayaan mutlak. Kepercayaan yang mutlak tentang Allah punya kekuasaan dan segala-galanya. Allah lah punca kepada hidup, rezeki, makan, minum, pakaian, harta benda, keluarga. Semua punca pada siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pemunca yang kedua, ketiga, tak ada. Pemunca pertama hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimensi pada surah Al-Alaq. Satulah kata setengah ulama dalam bidang tafsir, kata mereka, ayat ini menjadi ayat yang menyebabkan orang Mekah tak boleh terima. Sebab apa? Sebab bila Nabi sebut tentang Allah sebagai Tuhan kamu,
yang ciptakan macam-macam bersabit dengan akhirat pula, Mekah dah mula bercelaru. Muhammad ini bawa agama yang baru. Itu cerita lain lah, bukan kita nak bincang. Kemudian terusnya, ini tulisan ni tuan-tuan panjang juga ni. Tapi saya nak ambil hanya sekadar sebagai, orang kata apa tadi, peringatan di sebalik Quran kita baca ini. Baik. Kenapa Al-Quran mesti dibaca? Di dalam kitab ditulis, bukan kitab lah, dia tulisan, nota ringkas saja. Kenapa Al-Quran mesti dibaca? So, kita sebut tadi kan, baca, baca dan baca. Baca, baca dan baca. Yang berbaki akhlak Quran ni ada 5. Akhlak ada 4 akhlak Al-Quran ini. Iaitu, kita mesti baca, faham, tadabbur dan amal. Itu akhlak kita dengan Al-Quran. Jadi yang soal kefahaman, tadabbur ataupun beramal kemudian. Yang first step ialah kita baca dulu. Yang kedua, tiga kita uruti kemudian, turuti kemudian. Baik. Kenapa Al-Quran mesti dibaca? Agak-agak kalau saya tuan-tuan, puan seorang lah minta seorang bagi jawapan. Ada jawapan ke tidak? Ada. Bukan tak ada. Semua tahu. Tapi nak cerita tu bukan mudah lah. Untuk diri sendiri bolehlah cerita. Tapi kita akan sebut sini kenapa Quran dibaca. Al-Quran perlu dibaca. Difahami tafsiran dan dihayati kandungannya. Malah Al-Quran sewajarnya menjadi panduan dan perlembagaan hidup setiap orang Islam. Justru ulama merumuskan bahawa amalan yang paling afdal untuk dilazimi oleh seorang Muslim adalah membaca kitab suci Al-Quran. Ini yang dibincangkan oleh Imam Nawawi. Yang kita bincang sekarang dalam kitab kita ni, baru dalam page yang awal ni, itu yang Imam Nawawi sebut pun dalam kitab ini. Secara rumusannya, umat Islam wajib dekat dengan Al-Quran secara pembacaan. Inilah yang dikupaskan dalam tulisan yang saya baca ini. Ulama merumuskan bahawa amalan yang paling afdal untuk dilazimi oleh seorang Muslim adalah membaca kitab Al-Quranul Karim. Ada hadis Nabi sebut, afdal zikir. Afdal zikir kita apa dia tuan-tuan? Tilawatul Quran. Kita baca Quranul Karim ayat demi ayat, surah kepada surah yang lain, dianggap afdal zikir yang lebih daripada zikir-zikir yang lain. Sebutlah subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 50,000 kali, Allahu Akbar sebanyak mana, tetap bacaan Quran afdal zikir kepada kita. Bukan menafi yang lain, jangan salah faham. Jangan tinggallah subhanallah tu, alhamdulillah jangan tinggal, tetapi baca Quran saja, zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal. Satu, dalam musim Ramadan, kalau kita buka lembaran sejarah para ulama kita, dalam lembaran sejarah para alim ulama kita, dalam isu Imam Syafi'i ke, Imam Nawawi sendiri, Imam Al-Auza'i, ramai tokoh ulama semasa kita. Bila masuk Ramadan, mereka khatam Quran bukan sekali 2 kali. Ada yang sampai puluhan kali. Khatam Quran puluhan kali. Makna apa tu? Quran seolah zikir pagi, petang, dini hari, senja, malam, siang, malam, siang, malam. Kalau boleh khatam puluhan kali, saya tak sebutlah angka-angka tu. Seangka-angka ni jadi perdebatan. Tapi ulama-ulama kita khatam Quran 10 kali sebulan Ramadan sebab apa? Seolahnya Quran itu menjadi zikir tiap jam, tiap saat. Dari surah ke surah, surah ke surah. Itu ulama. Mereka kejar dalam Ramadan yang berkat ini. Kita dah masuk hari ke-9 hari ini. Tuan-tuan, boleh semaklah diri kita masing-masing. Dah surah ke berapa? Juzuk ke berapa? Dan kalaupun tak kita nak kejar juzuk-juzuknya, surah, dalam surah kita baca, kita tengok tak makna-makna ayat yang kita baca. 10 ayat kita baca, tengok terjemahan makna. 5 ayat kita baca, tengok tak terjemahan maknanya.
dah hari ke-9. Saya tanya diri saya, jawapan ada dengan saya? Saya tanya tuan-tuan, jawapan ada dengan tuan-tuan. Tak payah sebutlah. Kalau 9 hari ni, tak ada lagi surah yang dibaca. Tak ada Quran yang kita buka lagi. Malam, amat malam. Puasa sah, tak bimbang. Dapat pahala puasa. Tetapi barakah Ramadan ini tidak kita capai melainkan dengan Al-Quranul Karim. Saya yakin, saya percaya yang hadir pada pagi ini Ahlul Quran belaka. Cuma titik bezanya kita, ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang agak lebih sikit, ada yang kurang. Tapi Quran masuk hari ke-9, kita tak tinggal bacaannya daripada jam subuh, jam duha, jam zuhur, jam asar, jam maghrib, jam isya, lepas tarawih, bersambung qiyam tahajud, bersambung balik hari ke-9, ke-10, 11, 12 insyaAllah. Saya minta sangat-sangat, bukan saya minta untuk tu, saya minta diri saya, biar Quran itu seolah-olahnya berada di hujung jari kita, hujung tangan kita, di hujung bibir kita masing-masing. Ada masa kita mungkin tak pegang Quran di tangan, tapi ada di hujung bibir kita masing-masing. Apa yang kita dah ingat dalam bacaan kita, di hujung bibir. Surah tu, surah ini pendek, keringkas, panjang, bacakanlah. Tengah driving datang ke kuliah tadi, mungkin dalam tempoh 10 minit, 10 jam kita berjalan tadi, kita mungkin dah baca hanya surah pendek, tak apa. Qul Huwallah 10 kali contohnya, surah Al-Ma'un 5 kali, surah An-Nasr 10 contohnya. Dan bibir kita bergerak dengan kalimah suci Al-Quran Karim. Tutuplah sekejap radio-radio yang kita dengar selama ini. Walaupun IKIM pun tutuplah sekejap. Walaupun IKIM tutup sekejap. Sebab kita komandan di dalam kenderaan kita, subhanallah, ayat-ayat Allah SWT. Itu untuk saya peringatan. Tapi kalau nak berkongsi dengan puan-puan, silakanlah. Tak ada dengar, tak apalah kan. Tapi ini yang kita harapkan. Supaya apa? Lidah kita basah dengan Al-Quran. Ada yang mampu dah berjuzuk dalam 9 hari, dah 9 juzuk, alhamdulillah lah. Ada yang bertadarus dah sampai sekian, tak ada masalah, silakanlah. Cuma yang kita nak sebut kepada kita tuan ialah, biarlah dalam rezeki Ramadan ini, Quran di bibir kita atau di tangan kita secara mushaf di tangan, di bibir dalam bacaan kita boleh baca, ingatan kita ingat. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini yang dilazami oleh para alim ulama kita. Peri pentingnya Al-Quran kita baca merujuk ke fakta-fakta berikut. Peri penting Quran baca dirujuk pada fakta-fakta yang berikut. Apa faktanya? Quran bagi tahu. Yang pertama, kenapa kita baca Quran? Yang pertama, Al-Quran petunjuk ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Yang pertama, kenapa Quran perlu dibaca? Dalam catatan tulisan ini, dikata apa? Al-Quran petunjuk ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla dan membawa manusia kepada hidup yang bahagia dunia dan juga di akhirat. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Al-Isra ke-9, apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Allah berjanji sesungguhnya inilah kitab Al-Quran yang akan membawa kamu ke jalan yang lurus dan memberi berita gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amalan salih bahawa mereka dapat ganjar besar daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, peri penting baca Quran sebab apa? Peri penting yang pertama ialah kerana Quran itu kitab yang menunjuki jalan yang lurus. Bila bercakap yang lurus tuan-tuan, kena ingat, kita jangan ukur secara fizikal lurus macam highway ke Seremban ke. Jangan fikir macam tu. Lurus seolah 3 km tak ada bekak-bekok, jangan. Dalam hukum agama, kelurusan itu balik kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Saya baca Quran, dalam bacaan saya, bila saya baca saya rasa tenang hati saya.
Saya mungkin dalam situasi kelam kabut, rasa tak tenang, tak selesa, berserabut di otak pemikiran. Saya baca Quran. Lepas baca selesai, dah habis satu juzuk, dua contoh. Jiwa saya lapang, tenang, masalah pun makin kurang. Itulah kelurusan dalam As-Siratal Mustaqim. Allah campak begitu kepada kita, perasaan tenang, hati rasa bahagia. Itu cara Allah campak ketenangan. Itu namanya cabang daripada hidayah, daripada Allah Azza wa Jalla. Kita akan dapat. Percayalah. Jangan fikir lurus sebagaimana kita tengok jalan raya, jangan. Bukan itu ukuran. Tapi Allah Maha Kaya. Kadang-kadang Allah beri kita ketenangan by cash. Ataupun Allah tangguh by cash, tapi Allah beri kita apa? Kerajinan kita baca. Itu pun tanda Siratal Mustaqim tu. Yang pentingnya ialah Allah berjanji orang baca Quran dia akan beroleh jalan yang lurus dalam hidup. As-Siratal Mustaqim. Kalaupun tak Allah beri cash apa kita pohon kita minta, Allah akan berikan pahala yang melimpah ruah. Sehingga kata para ulama, sekurang-kurangnya satu keyakinan yang kita letak dalam hati jantung kita, dalam kita punya perasaan jiwa kita ialah kita meyakini akan pahala-pahala di sebalik bacaan itu. Itu satu kemenangan awal. Kita baca surah tertentu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan tu saja menghasilkan berapa banyak pahala tu. Kita ambil hadis yang agak ringan sikit pahalanya. Satu huruf, satu pahala. Ada kata hadis yang lain, satu huruf 10 pahala. Kita ambil yang ringan sikit. Qul, 2 huruf dah, 2 pahala. Huwallahu ahad, ha, 1 pahala. Waw, 1 pahala. Alif, lam, ha, 3 pahala. 2 apa dah? 2, 4, dah 10 pahala. 7 pahala kat situ. Daripada ayat Qul Allah saja, dapat 7 pahala dah. Bayangkan, bacaan kita bukan Qul Allah saja. Perpanjangan sampai 2-3 surah tertentu. Itu kemenangan, tuan-tuan. Rezeki itu, catatan pahala sedang tercatat di sebalik suratan amal kita semua. Malaikat catat puluhan pahala di sebalik bacaan ayat-ayat yang ringkas tadi. Bayangkan surahnya bukan Qul Allah, surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, As-Sajdah, surah Ali Imran, Al-Baqarah, surah Az-Zumar. Bayangkan, tuan-tuan sekalian, ini semua kemanisan. Tak semua orang dapat kemanisan macam ni. Tak semua orang dapat. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu dalam cerita beliau disebutkan oleh para sahabat yang lain tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu, tuan-tuan, bila baca Quran bersambung-sambungnya. Mana kata mudah tak berhenti. Lepas satu surah yang lain, lepas juzuk. Sehingga sahabat tanya Uthman bin Affan, Uthman ni siapa? Khalifah Islam yang ke-3, menantu Nabi SAW dan ahli syurga yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Bukan calon manusia. Sahabat tanya dia, sebab dia baca Quran tak nak berhenti. Habis wakaf sambung, habis juzuk sambung. Sampai tanya kepada dia, macam mana kau Uthman boleh kamu dapat buat begitu? Kami tak mau buat, kami tak mau nak buat. Sahabat mengaku tak buat, tak boleh buat. Tengok Uthman boleh buat. Apa kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Inna hadzal Quran la halawah. Quran adalah kemanisan bagi aku. Innal Qur'ana la halawah. Quran kemanisan bagi aku. Ya tuan-tuan, puan-puan, bila sebut kemanisan itu maknanya apa? Maknanya Uthman merasai keindahan, keseronokan di sebalik bacaan ayat-ayat tersebut. Oh, nak sampai tahap itu bukan mudah. Bila puan-puan rasa manis baca Quran,
Jangan tanya puan-puan, saya tanya diri saya. Mengantuk ada, penat ada, letih ada. Walaupun tekan macam nak baca pun, tiba-tiba mengantuk datang. Nak baca surah Az-Zumar yang ada berpuluh ayat tu nak habiskan, tak ada 10 ayat. Mata dah mula mengantuk, rasa malas. Tengok pula tengah-tengah baca Quran, phone kat depan, masuk WhatsApp. Tutup sekejap, tengok WhatsApp. Quran 3 minit, WhatsApp setengah jam. Contoh, saya lah, bukan puan saya, terus saya lah. Kekurangan saya. Kemanisan kadang-kadang bukan mudah. Tapi bila dah memang manis, satu rezeki kepada kita. Umar Osman kata, innal Quran halawah. Quran itu kemanisan bagi aku. Betullah beliau Allah rezekikan mati dibunuh ketika sedang baca Quran. Osman pun mati dibunuh. Dikepung rumahnya hampir sebulan. Omar pun mati dibunuh, tapi kesannya berpanjangan beberapa hari ketika sembahyang subuh. Ini semua sejarah ni. Syahid belaka. Osman meninggal ditikam tengah baca Quran. Saya tak ingat sekarang. Saya dah sebut dalam buat rancangan TV, tapi tak ingat. Sehingga ketika dibunuh itu, siapa boleh ingatkan saya. Ayat, dia pegang mushaf itu, darah mercik jatuh ke ayat betul tentang syahid. Allah Maha Kaya. Tengah baca ayat itu, tiba-tiba datang pembunuh dari belakang, tikam dia. Dia meninggal. Darahnya terpecik atas mushaf. Ayat berkaitan dengan soal kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Itu penghujung bagi orang. Suatulah kadang-kadang ada nas sebut, manusia ini kadang-kadang boleh mati di atas apa yang dikerjakan. Allah rezekikan dia mati dan atas ia apa dia buat. Seorang muazzin kerja alunkan azan. Dia muazzin azan. Maghrib isyak azan. Ada ketika dia meninggal tengah azan ada. Allah rezeki tuan-tuan. 10 tahun dia sebagai muazzin, surau je. Satu hari dia meninggal tengah alun kalimah Allahu Akbar. Kalimah hayya ala salah, jatuh mati. Tengok. Ada hadis buat tu. Manusia akan terikat dengan apa yang dia lakukan. Seorang imam, kita pun tengok YouTube macam-macam. Tengah imam solat, tumbang. Tengah baca surah ke, baca ayat Fatihah ke, tumbang. Dalam solat, dia imam masjid dah puluh tahun. Allahu Akbar, tengok kemuliaan. Ini ciri-ciri kemuliaan Allah beri ini kepada hamba-hamba Allah yang dipilih. Atas amal tertentu meninggal. Pada ketika itu, jam itu, sedang dia azan ke, kalau dia muazzin, dia sedang imam sembahyang ketika mati ketika jadi imam. Ada orang ahlul Quran baca Quran. Ini pun YouTube siarkan beberapa kali ni. Di Arab Saudi. Hamba Allah ini belum azan masuk subuh, dia ada ke masjid dah. Dia bersandar kat tiang masjid, kat tiang masjid baca Quran. Memang tiap-tiap belum subuh dia memang ada di masjid baca Quran. Lepas tahajud baca Quran. Meninggal dia tengah baca Al-Quran, belum azan masuk, meninggal. Qurannya di tangan, tersembam di atas Al-Quran mukanya. Allahu Akbar. Kita ni macam mana agak-agak tuan-tuan? Meninggal tengah tahajud ke? Meninggal baca Quran ke? Meninggal tengah berzikir ke? Macam mana kita ni? Husnul khatimah kita tak tahu. Tapi harapan kita, Allah ambil usia kita ketika sedang buat amal salih. Walaupun tidak tengah baca Quran, tapi amal salih. Walaupun tengah berjalan ke pejabat, tengah ke pejabat jam 7.30 pagi, meninggal mengejut, tapi insya-Allah penghujungnya belum pejabat, dia berjemaah di masjid. Penghujung ke pejabat, dia dah bersedekah RM2-3 contohnya. Kita harap macam itulah. Lagi kalau Allah ambil kita tengah-tengah solat, tengah bertahajud, tengah berzikir, tengah baca Quran, tengah buat kebaikan, terus kepada Allah SWT. Sebab ini semua bukan rezeki yang kita
pilih, tapi Allah yang pilih. Sehingga ada manusia yang berjihad sampai disebut riwayatnya 70 parut di hadapan tubuhnya, tapi tak mati berperang. Siapa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, panglima Islam yang terkemuka. Dia tak mati di medan jihad, dia mati atas dalam sakit dia. Tengok, Allah Maha Kaya. Tapi tak apalah, dia mati sebagai pejuang. Ketika sahabat mandi jenazah Khalid, mereka bilang bekasan parut 70 kesan, bukan belakang, di hadapan, di dada, di lengan. 70 parut yang telah sembuh dan belum sembuh. Maknanya apa? Maknanya dia berdepan denganmu, musuh terkena pedang, bilasan pedang, 70, hampir 70 kesan, bukan belakang, mana bukan lagi diri. Khalid Al-Walid, dia tak mati di medan perang, pada dia panglima, diharap syahid, tapi Allah pilih dia mati atas dalam sakit. Padahal di riwayat, walaupun dikatakan dhaif, tapi kata riwayat kata, dia pernah berkata, ketika dia sedang sakit, dia kata kepada sahabat-sahabat yang datang kunjungi dia, kalau aku mati atas tilam, aku ni macam mati seekor kucing, seekor binatang lah katanya. Sebab apa? Aku tak mati di medan perang. Pada aku niat nak mati medan perang, pimpin tentera berapa puluh kali perang. Tapi apapun cerita beliau, insya-Allah beliau bukan jalan-jalan manusia. Sebab tu ada sahabat sebut, ketika kami mandi jenazah beliau, kami tergamam. Sebab terbukti bilasan pedang yang kena badan Khalid ini cukup menyatakan beliau seorang hebat lebih pada orang lain, kerana di kamar depan bukan belakang. Itu Khalid, tuan-tuan kita. Jadi saya sebut ini bukanlah saya nak bawa tuan beratap menangis, tidak, tapi renungan ini kita kena ambil sebagai pedoman beragama kita. Penghujung yang baik, satu tanda kita mendapat rahmat Allahu Akbar. Bonus lah, mudah-mudahnya. Dalam bahasa mudah, bonus lah. Meninggal tengah buat amal saleh, meninggal tengah-tengah buat amal yang baik, meninggal tengah-tengah baca Quran, meninggal tengah solat sembahyang sunat, meninggal tengah nak ke masjid. Itu satu bonus daripada Allah kepada hambanya. Apalagi memang kematian ada bukti di atas amal saleh yang dia sedang lakukan. Baik, termasuk Quran tadi. Kemudian sikit lagi, saya pun terpaksa awalkan sebab saya akan ke DBKL, ceramah DBKL sekejap lagi. Tuan-tuan, yang kedua, Al-Quran memberi penjelasan. Sebab apa kita baca Quran ni? Pertama, Al-Quran memberi kita kata saya lupa nak sebut tadi. Bila sebut petunjuk hidayah, tuan-tuan, dia benda yang paling utama dalam kehidupan beragama kita. Hidayah ni, tuan-tuan, dia ada banyak. Hidayah irsyadiyah, hidayah mutlaqah, panjanglah cerita pula nak sebut hidayah. Tapi hidayah ni memang satu benda yang besar dalam beragama. Hidayah milik siapa? Milik Allah, bukan milik manusia. Kemutlakan hidayah hanya milik Allah. Manusia tak boleh bagi hidayah kepada siapa pun yang dia tak boleh. Dia boleh ajak boleh. Kalau dia seorang ayah, dia boleh ajak anak dia, "Ngah, tolonglah, janganlah buat benda tak elok, mama tak suka macam tu. Tolong buat baiklah, ngah." Kalau tapi boleh bagi hidayah tak? Tak boleh. Ajak, suruh, larang kita boleh. Nak menangis-menangislah, ajak. Tetapi hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah hidayah bila Allah beri, tuan-tuan, Allahu Akbar, berharga. Saya ingat guru kami belajar dulu, sebut kat kami, bila kamu dah dapat satu benda yang baik, yang ada nilai keimanan, keagamaan, tolong pegang betul-betul hal tersebut. Tak kira lah ilmu ke apa kebaikan, tolong pegang. Itu hidayah namanya. Allah bagi hidayah melalui ilmu. Kita memang tak nak mengaji.
tak suka mengaji. Tiba-tiba satu hari datang ke masjid nak mengaji, nak belajar. Hidayah tak? Hidayah tu. Maka bagi orang demikian, tolong jaga. Kerana anda sedang dapat hidayah Allah Azza. Pada anda dah 50 tahun hidup, tak pernah datang ke masjid, tak pernah datang ke duha. Tiba usia 21 tahun, hati terbuka untuk datang ke masjid, walaupun duduk sah belakang sekali. Itu hidayah. Minta maaf sebut itu kenapa? Hidayah. Jaga hidayah ini. Minta kepada Allah kekalkan. Tolong ya Allah tetapkan hidayah kepada aku. Betul. Kerana ini bukan kerana kawan kita yang ajak. Betul kawan ajak. Jomlah Kak Lam, jomlah Kak Ngah, jomlah Makcik Esah contohnya. Kita ke masjid. Dia hanya ajak. Tapi hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Ajakan itu sebab saja. Tapi hidayah milik Allah. Bila dah ada hidayah, tolong pegang. Kalau kita boleh cabut hidayah kembali, kita jadi orang paling rugi. Baik. Yang keduanya, Al-Quran pemberi penjelasan, petunjuk dan pembawa rahmat dan berita gembira kepada orang-orang yang beragama Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Saya ulang balik, siapa nak tulis yang elok. Al-Quran pemberi penjelasan, petunjuk dan pembawa rahmat dan berita gembira kepada orang-orang beragama Islam. Allah sebut dalam ayat An-Nahl 89. An-Nahl 89 Allah kata apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kitab kepadamu kitab Al-Quran sebagai penjelasan bagi tiap sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat, berita gembira bagi orang-orang Islam. Jadi mana orang Islam ni tuan-tuan? Harta kita Al-Quran. Harta kita Al-Quran. Dalam title orang Islam, harta kita Al-Quran. Kalau kita boleh faham harta kita Al-Quran, kita akan jaga harta ini. Jangan abaikan Al-Quran pada kehidupan kita. Kenapa? Sebab Allah kata begitu. Wa busyra lil muslimin, berita gembira bagi orang-orang Islam. Ada seorang tokoh ulama yang agak terkini, bukan orang di tokoh yang lama, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Al-Ghazali ya. Muhammad Al-Ghazali tokoh pada Mesir. Seorang tokoh besar daripada Mesir. Zaman kita dah meninggal pun baru 10 tahun lebih. 10 tahun lebih kurang. Tahun 2000 lebih kurang. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dalam tulisan beliau, siapa yang boleh saya buku ni, ada buku beliau. Buku beliau bertajuk Kaifa Nata'amal bil Quran. Bagaimana kita nak interaksi dengan Al-Quran. Terjemahan di pasaran. Tajuk bukunya bahasa Arab, Kaifa Nata'amal bil Quran. Terjemah bahasa Melayu, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Terjemah yang pertama, ingat saya, Abim Selangor terjemahkannya. Sebab saya ada nuskah tu, hadiah daripada Abim. Dalam kitab dia kata apa? Muqaddimah lagi, intro lagi, dia kata apa? Tentang Quran. Dia kata, sebenarnya harta dan pesaka kita orang Islam paling besar ialah Al-Quranul Karim. Harta dan pesaka yang paling besar bagi orang Islam ialah Al-Quran. Dia buat rumusan. Dia kata apa? Harta pesaka Al-Quran ini jangan sama dengan harta pesaka yang bersifat dunia tanah-tanah, jangan. Satulah dia kata, harta pesaka Al-Quran besar sebab apa? Yang pertama, belajar Quran. Kedua, mengajar Quran. Orang belajar Quran dan mengajar Quran, itulah harta pesaka yang besar daripada Al-Quran Karim. Betullah kalau ada kalangan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, adalah dia faham Quran, baca Quran, dia mengajar Quran pula. Dia mengajar Quran pula. Kepada siapa? Orang lain lah. Mungkin keluarga, anak-anak cucu dia ataupun orang ramai. Ingat, anda telah cipta pesaka harta yang begitu bernilai berharga. Tahniah dan tahniah.
Sebenarnya kalau tuan masih ingat, di awal-awal kita bincang dulu, dah sebut cerita ni. Ingat ada satu hadis Nabi SAW daripada hadis Uthman bin Affan juga. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ingat hadis itu. Baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Quran. Cuba semak buku ada kan? Semak balik di page yang agak pertama tu. Rugilah buku ada tak baca. Ingat kata ustaz, cuma ustaz beritahu kami buat tak tahu lah, kami dah tahu. Tak apalah. Nabi sebut tu, sebaik kamu orang yang mengajar Quran. Satu kata Mu'al Ghazali, harta pesaka Quran sama Islam di situ. Suatu taniah. Tuan-tuan yang sifatnya suka mengajar Al-Quran pada orang lain kerana tuan faham Quran, taniahlah. Pesaka itu kekal. Anak kita yang baca Quran kerana kita ajar dia sampai dia faham bata dah boleh baca dengan betul, pesaka besar tu tuan-tuan. Jangan pandang kecil lah tu. Allah buat catatan khas untuk kita nanti di pada masyar. Kamu telah sebarkan Al-Quran kepada anak-anak kamu. Apa kata kalau kepada orang ramai, kamu ada murid sampai 1,000-2,000 contohnya. Allahu Akbar. Subhanallah azim. Saya pernah bertemu dengan seorang tokoh Quran antarabangsa, qari antarabangsa. Pernah saya bertemu satu masa ziarah, satu lawatan ceramah tu, bertemu dengan qari antarabangsa. Siapa yang kenal Puan Hajah Rogayah? Rogayah apa? Sulong. Tu tanda tahulah tu. Ya. Tokoh besar dalam Quran antarabangsa. Dia orang Terengganu kan. Saya ingat lama dah begitu dengar penceramah singgah sekejap, kawan bawa. Dia sihat. Sekarang masih ada lagi. Sekarang masih ada lagi beliau. Haji Farid Mak Saman masih ada. Pak Mak Saman, Kelantan. Ini semua hebat belaka lah ni. Rasulullah masih ada lagi. Saya tanya, Puan Hajah sihat nampak. Sebab bacaan tu macam masa zaman muda dia. Suara-suara macam zaman muda. Dan orang pun nampak ceria wajahnya. Allah, Al-Quran tuan-tuan Allah beri cahaya. Allah Akbar. Muka cahaya. Quran dalam hati, dalam jiwa. Saya tanya, nampak macam sihat. Tu masa saya dah belah tahun dah. Apa dia kata? Alhamdulillah Ustaz. Ada murid doalah saya. Ada murid kirim doa kat saya lah tu. Saya harap murid doa kat saya. Sebut anak murid. Maknanya memang ramai murid beliau. Pastinya anak murid doakan kebaikan buat gurunya. Anak murid yang tahu batada sampai kenal makhraj Al-Quran, kenal taranum, pasti akan doa kepada gurunya. Pesaka dunia nampak dah. Akhirat lagi besar insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, masa dah 11.35 pagi. Saya tahu saya tidak sempat habiskan tulisan ringkas ini, walaupun dah ringkas, tapi sekadar apa yang sampaikan kejap tadi, memenuhi sikit sebanyak hati saya untuk bercakap tentang nota ini dalam kerangka untuk menyata kepada tuan-tuan, puan-puan semua, Quran adalah kehidupan kita. Quran wajib dibaca dan dibaca. Al-Quran penyelamat kita. Ramadan bulan Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Quran pintu keberkatan hidup. Quran akan buka pintu rezeki buat kita. Quran adalah merupakan jantung hati kita semua. Al-Quran tetap memberikan kita keselamatan, keamanan dunia lagi sampai ke akhirat. Al-Quran boleh merawati seluruh kehidupan kita. Dalam rawatan, dalaman hati, perasaan, apa saja. Quran adalah satu lubuk pahala yang besar, pesaka yang abadi. Sekira, walaupun saya tidak sentuh bacaan kita yang kita baca ini, tapi masih dalam tajuk Al-Quran, cukup untuk menjadi peringatan buat diri saya yang bercakap ini. Sepenuh Ramadan Al-Mubarak hari ke-9, mudah-mudahan hidup kita bersama Al-Quranul Karim. Hidup dengan Al-Quran dan mati pun dengan Al-Quranul Karim. Karena Allah berjanji kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai rahmat, penyembuh kepada orang-orang yang
beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Minta maaf kalau tak sampai kepada satu tahap yang patut sampai pada pagi ini. Walaupun saya sebut buku ini buku Jabatan Ahli Islam Kelantan yang terbitkan, dia merupakan ada page yang tak banyak, sekitar dalam 20 page saja, tapi saya baca tadi baru 3 page sahaja. Ya, tapi konklusi macam itulah. Mudah-mudahan Allah begitu semua selamat beribadat, selamat membaca Al-Quran, selamat memahami ayat-ayat Al-Quran, selamat tadabbur Al-Quranul Karim. Jadikan Quran teman setia kita malam siang insya-Allah. Wallahu alam. Minta maaf Kak Salwa kerana mungkin ada kekurangan pada pagi ini, tidak baca kitab yang patut dibaca, tapi izinkan saja untuk sampai tadi kerana saya rasa penting demi kebaikan bersama. Sekian, itulah sekadar pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa rahmat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rda 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.